Bro, boleh tak buat perbandingan antara Proton X70 dan juga Toyota Corolla Cross? Pening nak pilih mana satu ni. Oh, betul pening brother kita ni. Untuk korang boleh je, asalkan korang happy. Jom kita lihat perbezaan antara Proton X70 dan juga Toyota Corolla Cross. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, please tekan button subscribe sekarang. Tapi sebelum tu, bagi korang pengguna Proton X70 sedang mencari kamet yang berkualiti, senang je, korang hanya dapatkan kamet daripada Dodomet. Cantik bukan? Ianya juga mempunyai dua layer design yang mana ianya mampu merangkap habuk di bahagian bawah dan ianya sangat mudah dicuci dan waterproof. Korang nak dapatkan diskaun, mudah je, korang hanya type MCN5 semasa pembelian dan dapatkan diskaun sebanyak 10%. Dan promosi ini hanya valid pada 10 sehinggalah 12 Mac 2023. So tunggu apa lagi? Tekan link description dekat bawah. Tapi sebelum tu, untuk Proton X70, dia berada dalam segmen C SUV. Manakala untuk Toyota Corolla Cross ni, dia krisis identity sikit. Yang mana ianya tak berada dalam segmen B, tak juga berada dalam segmen C. Dia duduk dekat tengah-tengah. Contoh model yang terdekat lebih kurang sama seperti Corolla Cross ni adalah model Mazda CX-30. Firstly, kita lihat daripada segi harga. Untuk Proton X70 hadir dengan 5 variant, manakala untuk Corolla Cross hadir dengan 4 variant. Tapi untuk perbezaan kali ni, kita ambil Proton X70 ni 2 variant saja, iaitu variant 1.5 liter TGDI Premium yang berharga RM123,000, dan untuk variant 1.8 liter TGDI Premium berharga RM128,000. Manakala untuk Corolla Cross, kita ambil dua variant juga, iaitu variant V berharga RM129,000 dan juga variant GR Sport berharga RM142,000. So untuk bayaran bulanan pada Proton X70 variant 1.5 liter TGDI Premium lebih kurang RM1,178, dan untuk 1.8 liter TGDI Premium bayaran bulanan lebih kurang RM1,248. Manakala untuk Corolla Cross variant V, bayaran bulanannya lebih kurang RM1,301, dan untuk 1.8 liter GR Sport bayaran bulanan lebih kurang RM1,432. So dekat sini, walaupun S70 berada dalam segmen C, harganya jauh lebih murah lah jika dibandingkan dengan Corolla Cross. Seterusnya, kita lihat daripada segi size dimension untuk kedua model ni. Proton X70 daripada saiz panjangnya lebih kurang 4,519 mm, manakala untuk Toyota Corolla Cross saiz panjang lebih kurang 4,460 mm, dan untuk saiz wheelbase pada Proton X70 lebih kurang 2,670 mm, manakala untuk Corolla Cross saiz wheelbase-nya lebih kurang 2,640 mm, dan untuk saiz lebar pada S70 lebih kurang 1,831 mm, dan lebar pada Corolla Cross 1,825 mm. S70 lebih lebar. Dan tinggi untuk S70 1,694 mm, dan tinggi pada Corolla Cross 1,620 mm, lebih rendah berbanding dengan S70. Dan ground clearance pada S70 juga lebih tinggi, iaitu 200 mm. Manakala untuk Corolla Cross ground clearance-nya 161 mm sahaja. So dekat sini kita lihat untuk size dimension pada Proton X70 memang jauh lebih besar, lebih lebar, lebih tinggi berbanding dengan Toyota Corolla Cross. Seterusnya, kita lihat pada bahagian reka bentuk eksterior. Untuk X70 dan juga Corolla Cross merupakan segmen SUV, yang mana model SUV ni dah menjadi permintaan utama pembeli-pembeli bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Bagi saya, daripada segi exterior design S70 dan Corolla Cross, masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Ada yang suka design pada S70, ada yang tak suka Corolla Cross. Dia sebenarnya reka bentuk ni subjektif lah. Tapi yang jelas, untuk reka bentuk pada S70 dan juga Corolla Cross mempunyai reka bentuk yang menarik dan juga moden. Tapi bagi pendapat saya, dari pandangan mata kasar saya lah, daripada jauh untuk S70 ni, ianya mempunyai body proportion yang tak berapa seimbang. Yang mana bagi saya nampak S70 ni mempunyai saiz lebar yang tak berapa nak cukup. Dia nampak kurus tinggi kan. Kalau S70 ni mempunyai lebar yang lebih sikit, mungkin lebih cun. Manakala untuk Corolla Cross mempunyai body proportion yang nampak lebih seimbang, yang mana tinggi dan lebarnya lebih nampak cantik lah.
Dan untuk kedua model ini juga menggunakan lampu jenis LED pada bahagian lampu hadapan dan juga pada bahagian lampu belakang. So bagi pendapat saya, dari segi reka bentuk eksterior ni, kedua model ni berkongsi mata yang sama lah. Seterusnya kita lihat pada saiz keluasan boot. Keluasan boot pada Proton X70 jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Corolla Cross, yang mana saiz boot pada X70 lebih kurang 515 liter. Manakala untuk Corolla Cross lebih kurang 440 liter. Perbezaan lebih kurang 75 liter daripada segi keluasan boot. So dekat sini daripada segi keluasan boot, Proton X70 jauh lebih besar lah jika nak dibandingkan Corolla Cross. Namun untuk kedua model ni hadir dengan power tailgate. Seterusnya kita beralih pada bahagian interior. Untuk bahagian interior pada Proton X70 dan juga Corolla Cross mestilah ada perbezaannya. Yang mana untuk X70 ni kebanyakan bahagian kabinnya menggunakan soft touch. Manakala untuk Toyota Corolla Cross tidak ke semua bahagian kabin menggunakan soft touch. Dan reka bentuk layout kabin pada X70 ni bagi saya nampak lebih moden lah jika nak dibandingkan dengan Corolla Cross. Sebab bagi saya design kabin pada Corolla Cross ni sama yang terdapat pada Corolla Altis. So tak ada perbezaan yang kita nampak sangatlah pada reka bentuk kabin yang terdapat pada Corolla Cross. Dan untuk bahagian infotainment system pada X70 ni, dia hadir dengan 8 inci saiz infotainment system, hadir dengan voice command iaitu High Proton, tapi tak ada function seperti Apple CarPlay dan juga Android Auto. Berbeza pula dengan Corolla Cross, hadir dengan 9 inci infotainment system, hadir dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. So daripada segi infotainment system ni, Corolla Cross dia offer lebih baik lah sebab adanya Apple CarPlay dan juga Android Auto wireless pula tu. Dan untuk bahagian meter cluster pada S70 bagi saya lebih menarik lah, yang mana hadir dengan 7 inci fully digital meter cluster, mana mempunyai paparan yang sangat jelas. Berbeza pula dengan Corolla Cross, masih lagi menggunakan meter cluster jenis analog, tapi ada jugalah multi info display berukuran 4.2 inci. Dan untuk S70 hadir dengan electronic parking brake dan juga brake hold. Kalau untuk Corolla Cross, dia tak adalah sistem electric parking brake ni. Ianya masih lagi menggunakan handbrake yang terdapat pada produk Alza, iaitu handbrake pada bahagian kaki. Sangat terkejutlah untuk kereta zaman sekarang ni masih lagi menggunakan handbrake pada bahagian kaki kan. Agak kelakar sikit kat situ. Dan untuk sistem aircon pada S70 ni, ianya hadir dengan dual zone climate control. Manakala untuk Corolla Cross, dia hadir dengan single climate control sahaja. Tapi untuk kedua model ni hadir dengan aircon dekat bahagian belakang lah. Dan untuk keselesaan kabin, seat yang terdapat pada S70 ni bagi pendapat saya jauh lebih menarik, lebih selesa jika dibandingkan dengan seat yang terdapat pada Corolla Cross. Yang mana seat yang terdapat pada S70 ni hadir dengan front ventilated seat dan juga lumbar support. Ventilated seat ni bagi saya sangat sesuai untuk kita negara yang mempunyai cuaca yang panas ni kan. Memang sangat selesa duduk dekat seat X70. Begitu juga seat pada bahagian belakang X70 ni, sejujurnya bagi saya ianya mempunyai keselesaan yang lebih baik jika nak dibandingkan dengan seat pada bahagian penumpang Toyota Corolla Cross. Kemasan napa leather yang digunakan pada seat S70 juga bagi saya mempunyai warna yang sangat eye-catching, yang sangat nampak lebih premium jika dibandingkan dengan Corolla Cross. Ditambah baik pula dengan adanya panoramic sunroof. Bagi saya panoramic sunroof ni untuk kereta-kereta harga 100k ke atas ni satu features yang perlu ada lah. Walaupun kita berada dalam cuaca yang panas, tapi panoramic sunroof ni dapat memberikan pemandangan yang menarik, terutama sekali apabila pemanduan pada waktu malam. Dan pada masa yang sama juga dapat memberikan rasa keluasan kabin yang lebih luas lah, terutama sekali untuk bahagian penumpang belakang. Tak adalah rasa claustrophobic sangat dekat bahagian belakang kan. Selain itu juga keluasan kabin pada S70 ni juga lebih luas lah jika nak dibandingkan dengan Toyota Corolla Cross. Sebab kita lihat wheelbase pada X70 ni pun lebih panjang. Dan tak cukup takat tu je. X70 ni hadir dengan 6 port USB. Canggih. Berbeza pula dengan Corolla Cross hadir dengan 3 port USB sahaja. So daripada segi interior, keselesaan, kabin, tempat duduk, keluasan, bagi saya Proton X70 senang-senang lah. Jauh lebih baik berbanding dengan Corolla Cross.
Seterusnya kita beralih pada bahagian enjin. Untuk enjin pada Proton X70 hadir dengan dua varian, iaitu enjin berkapasiti 1.5 liter TGDI yang mana menghasilkan power output lebih kurang 177 PS dan juga 255 Nm of torque. Dan untuk enjin 1.5 liter TGDI ni menggunakan teknologi 3 silinder, mana ini adalah merupakan enjin keluaran terbaru. Dan terdapat juga enjin berkapasiti 1.8 liter TGDI 4 silinder, yang mana ini adalah merupakan enjin yang lama, menghasilkan power output lebih kurang 184 PS dan juga 300 Nm torque. So kalau korang nak power, boleh ambil enjin 1.8 liter. Tapi kalau nak power dan juga penyematan yang baik sikit, ambillah enjin 1.5 liter TGDI. Manakala untuk Corolla Cross hadir dengan enjin 1.8 liter NA, yang mana menghasilkan power output jauh lebih rendah lah jika dibandingkan dengan enjin yang terdapat pada X70. Yang mana enjin 1.8 liter dual VVTi pada Corolla Cross ni menghasilkan power output lebih kurang 139 PS dan juga 172 Nm torque. Walaupun menggunakan enjin yang lama dan juga kuno, tapi Toyota dia ada trademark dia lah, iaitu Kaizen. Kaizen ni bermaksud perbarui, perbaiki. Begitu juga pada bahagian enjin. Walaupun enjin lama, tapi still up to date. Yelah, buat apa kita nak tukar enjin yang baru kalau enjin yang lama ni dah terbukti ketahanan dan kelasakannya kan. Tapi itulah, bukan nak cakap apalah. Kalau enjin ni yang sedap, enjin turbo lah. Manakala transmisi yang digunakan pada Proton X70 ni menggunakan transmisi 7-speed DCT, dan untuk Toyota Corolla Cross menggunakan transmisi CVT. Bagi saya lebih suka transmisi 7-speed DCT yang terdapat pada X70. So daripada segi enjin dan juga transmisi, terang-teranglah Proton X70 jauh lebih best. Tapi kalau enjin power macam mana pun, minyak kuat bertekad darah, tak guna juga kan. Yang mana untuk Proton X70 mencatatkan fuel consumption yang agak kuat sikit lah. Yang mana fuel consumption X70 mencatatkan lebih kurang 11.4 km per liter. Berbeza pula dengan Toyota Corolla Cross, fuel consumption-nya lebih kurang 15.4 km per liter. Kadar bacaan penjimatan ni adalah berdasarkan pada pemanduan sebenarnya, bukan on paper. So daripada segi fuel consumption, kalau korang nak cari kereta SUV yang jimat antara S70 dan juga Corolla Cross jauh lebih jimat berbanding dengan Proton X70. Tapi kalau korang nak power, tak kisah berkenaan dengan minyak, S70 lah senang-senang pilihan yang utama. Seterusnya daripada segi ride dan handling, untuk Proton X70 ni, bagi saya dia punya steering feedbacknya macam agak fake sikit, terutama sekali pada bahagian mode normal. Yang mana saya rasakan mode normal pada steering S70 ni, dia menjadikan steering tu terlalu ringan. Dan bila kita tukar kepada mode sport pada steering feedback ni, dia jadi berat lah pula. Dia macam tak seimbang. Berbeza pula dengan Corolla Cross, steering feedbacknya lebih natural. Tak adalah terasa terlalu ringan ataupun terlalu berat. Dia just nice. Dan untuk sistem suspension yang digunakan pada S70 dan juga Corolla Cross, pada bahagian hadapan menggunakan sistem suspension McPherson, tapi berbeza pula setup suspension pada bahagian belakang S70 menggunakan multi-link suspension, manakala untuk Corolla Cross menggunakan torsion beam. Biasanya sistem multi-link ni kalau digunakan pada kereta memang automatik akan membuatkan pemanduan handlingnya jauh lebih baik. Tapi berbeza pula pada Corolla Cross ni, walaupun menggunakan torsion beam, pemanduannya saya rasakan lebih baik jika dibandingkan dengan X70. Mungkin engineer Toyota ni dia terlebih bijak sikit, tak tahulah dia ubah angle suspension tu, dia ubah mounting suspension ke, tak tahulah dibuat macam mana. Toyota Corolla Cross walaupun menggunakan torsion beam dapat menghasilkan ride handling yang baik. Ditambah pula dengan penggunaan platform TNGA kan. So memang A lah pemanduan Corolla Cross ni. So daripada segi ride and handling, untuk Toyota Cross jauh lebih best berbanding dengan X70. Seterusnya untuk tahap NVH, dia punya noise pada Proton X70 ni bagi pendapat saya jauh lebih senyap jika dah dibandingkan dengan Corolla Cross. Tadi Corolla Cross mempunyai handling yang baik, tapi daripada segi kedapan bunyi, X70 jauh lebih baik. Walaupun menggunakan enjin 3 silinder pada enjin 1.5 liter ni, tapi bijaknya enjinnya Proton, dekat bahagian enjin bay ni dia menggunakan enjin cover yang diperbuat daripada bahan yang boleh menyerap bunyi
So hasilnya kita tak dengar langsung bunyi gegaran enjin 3 silinder ni pada bahagian kabin. So disebabkan itulah tahap NVH pada Proton X70 ni jauh lebih senyap jika nak dibandingkan dengan Corolla Cross. Tapi bukan nak kata Corolla Cross ni dia punya NVH-nya terlalu tinggi ataupun bising. Masih lagi senyap, tapi X70 lebih senyap lah. Seterusnya kita beralih pada bahagian safety system. Untuk safety system pada X70 hadir dengan 6 airbag, manakala untuk Corolla Cross hadir dengan 7 airbag. Kedua model ni hadir dengan sistem driving assist yang sama. Cumanya untuk Proton X70 hadir dengan sistem TPMS, iaitu Tire Pressure Monitoring System, yang mana untuk Corolla Cross tidak hadir dengan sistem TPMS ni. Tapi keseluruhannya daripada segi safety system untuk kedua model ni kita boleh kata dua-dua win lah. Terusnya kita lihat daripada segi after sales service dan juga reliability. Sememangnya untuk Toyota punya brand ni memang dah establish daripada segi after sales service maupun ketahanan produk mereka. Yang mana berbeza pula dengan Proton yang masih lagi struggle untuk mengubah persepsi rakyat Malaysia, terutamanya daripada segi after sales service Proton dan juga ketahanan produk kategori Proton ni lah. Tapi kita tak boleh nak cakap macam tu, sebab Proton sedang mencuba, sedang berusaha untuk memperbaiki daripada segi after sales service dan juga bahagian spare part. Yang mana sekarang ni kebanyakan triage center Proton ni dah mempunyai spare part yang ready stock. So tapi tepukan ni bukan untuk Proton sebenarnya, untuk Corolla Cross. So daripada segi after sales service dan juga reliability, Toyota Corolla Cross lebih baik berbanding dengan Proton X70. So berdasarkan pada 11 bahagian yang kita nilai tadi, untuk Proton X70 mendapat 8 mata, manakala untuk Corolla Cross mendapat 5 mata. Perbezaan 3 mata daripada Proton X70. So itu saja berkenaan dengan Proton X70 dan juga Corolla Cross. So berdasarkan uji kaji yang kita dah buat tadi, Proton X70 jauh lebih berbaloi lah jika nak dibandingkan dengan Toyota Corolla Cross. Tapi kalau korang ada pendapat yang berlainan, bolehlah komen dekat bawah. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe channel Mikarnik.